Selamat datang ke Peachtree Morning Show dari DCI. Cara bijak untuk mula hari anda. Selamat menonton. Selamat pagi semua. Selamat datang ke Peachtree Morning Show. Selamat datang Geshe Michael dan Seiji. Saya Nor. Kami semua sangat gembira untuk bersama-sama anda. Dan hari ini kami ada satu soalan yang hebat dari Ula dari negara Jerman. Seiji, bolehkah anda tunjukkan? Baik, mari kita mula. Hai, saya Ula dari Hamburg. Dahulu saya amat suka rancangan ni dan cuba ikut semua episod. Soalan saya mengenai penyakit nyanyuk. Saya dapati semakin berusia, otak saya tak secerdas dulu. Saya takut keadaan makin merosot dan tak terkawal. Apa yang saya boleh buat untuk kekalkan kecerdasan otak? Apakah benar-benar ni? Terima kasih atas jawapan. Terima kasih Ula atas soalan anda. Ini amat berguna dan kami juga nak tahu apa benar-benar untuk otak cerdas berfungsi. Geshe Michael, saya nak mulakan dengan anda. Apakah benar-benar yang bantu kekal kecerdasan otak? Saya ada dua cadangan. Saya ni juga semakin tua, dah berumur 67 tahun dan sesuatu aneh berlaku pada diri saya. Saya mula ingat perkara-perkara lama yang dah lupa tu. Contohnya, saya pernah belajar bahasa Rusia di universiti. Saya pelajar yang paling teruk dalam kelas tu. Susah untuk saya. Tapi sekarang saya hampir boleh beri kuliah dalam bahasa Rusia apabila pergi ke Rusia. Dah 30 tahun saya tak guna bahasa ni. Saya rasa minda saya ni bertentangan dengan situasi Ula. Ia jadi lebih cerdas bila semakin tua. Saya tertanya-tanya mengapa ni? Apakah benar-benar ni? Itulah soalan Ula kan? Ya, saya dah lama berkenalan Ula. Saya fikir ada dua perkara. Nombor satu, setiap hari saya melibatkan diri saya sikit dalam penterjemahan Mixed Nuts. Seiji salah seorang penterjemah untuk Mixed Nuts. Not pula penterjemahan sekunder ke bahasa Arab. Seiji mungkin akan buat penterjemahan dalam bahasa Spanish nanti. Tapi setakat ni dia tulis dalam bahasa English. Dia sedang menterjemah sebuah buku yang amat hebat bertajuk Crown of Knives. Jadi setiap hari luangkan sikit masa untuk baca benda-benda klasik spiritual ni. Ini adalah salah satu perkara yang anda boleh buat dan dapatkannya di diamondcutterclassic.com. Semua ni percuma lah. Anda boleh baca penterjemahan di sana. Luangkan beberapa minit setiap pagi. Sebagai contoh, 15 minit daripada 18 penterjemahan tu. Jadi pilih mana-mana satu untuk baca selama 15 minit. Ia kekalkan minda anda sentiasa muda. Cadangan kedua, Ula, ialah berusaha. Saya tahu Ula dah berusaha beberapa tahun belajar sistem beneni dan membantu DCI di negara Jerman. Dia masih membantu DCI di negara Jerman. Saya rasa cuba dedikasikan meditasi kopi mengenai bantuan-bantuan yang diberi kepada DCI serta mengajar seberapa banyak yang anda boleh. Terus mengajar. Kadang-kadang anda ajar keluarga semasa sarapan pagi. Saya tahu Ula ajar di kelas-kelas DCI itu. Teruskan aktiviti-aktiviti mengajar anda dan saya rasa minda anda akan menjadi semakin muda. Jadi apakah pendapat anda? Saya rasa pepatah-pepatah seperti kecantikan datang dari kesabaran, kekayaan dari berkongsi dan yang paling penting ialah cinta menyatukan semua benda ni. Saya teringat salah satu pengajaran dari Diamond Cutter dari sebuah komentari yang menarik dari Kamala Shila.
Beliau tanya sebuah soalan. Kamu jumpa ibu kamu sekarang dan juga di masa depan. Bagaimana kamu boleh ingat mereka kalau secara teknikal mereka ialah dua orang yang berbeza kan? Saya ingat korelasi tadi ialah baik hati dan cinta. Saya rasa inilah salah satu benda yang membantu banyak perkara, terutamanya untuk soalan ni. Kisah benar diri saya, meditasi kegemaran saya ialah Tonglen. Meditasi utama untuk memeditasi Tonglen ialah untuk memupuk kasih unggul, keamanan, cinta atau belas kasihan. Untuk saya, meditasi Tonglen adalah salah satu cadangan praktikal dari saya. Bagus juga. Saya rasa meditasi bagus untuk menajamkan minda dan kekal minda tu dalam keadaan yang baik. Saya bersetuju dengan ni. Perbincangan mengenai meditasi ni buat saya fikir tentang satu meditasi yang praktikal untuk melatih otak kita, iaitu meditasi kesyukuran atau meditasi kroson. Ia meditasi penilaian semula. Apabila kita ambil sesuatu yang kita syukuri dan cuba mengenang budi berapa banyak orang yang terlibat untuk memberi benda ni kepada kami. Sebagai contoh, kopi ni, berapakah ramai orang yang bekerja untuk membawa kopi ni ke kedai. Jadi mengenang budi mereka dan bersyukur. Pada pendapat ni, latihan yang bagus untuk mengekalkan kecerdasan minda kita. Saya suka kedua-dua idea tu. Saya rasa ia ni amat hebat. Saya juga terfikir satu lagi cadangan. Veronica kerap menziarahi ibunya. Ibu dia berada di rumah penjagaan, kira-kira 2 jam dari rumah kami. Dia selalu ke sana untuk membantu ibunya. Dan apabila kami pergi bersama-sama, kami sentiasa cuba main sesuatu permainan dengan ibunya untuk membantu mindanya. Permainan ni dipanggil Scrabble, di mana anda kena bina perkataan untuk dapat markah. Jadi kami bertanding. Kami akan main bersama-sama. Dulu ibunya ialah seorang guru cikgu sekolah. Jadi dia pintar dalam permainan ni dan kadang-kadang dia pula yang kalahkan kami. Hal ini membantu minda dia agar cerdas. Jikalau anda bantu orang lain untuk kekalkan kecerdasan otak mereka dengan penuh kesedaran untuk membantah warga emas kekalkan kecerdasan minda, kita akan dapat benih kecerdasan minda sendiri di mana kita dapat benih kekal kecerdasan minda. Itulah cadangan saya. Dan kita ada banyak cadangan yang bagus hari ini dan semuanya adalah praktikal. Jadi saya rasa cadangan yang bagus ialah buat secara bergiliran. Anda boleh cuba setiap hari atau setiap minggu salah satu variasi ni kerana ada banyak cadangan agar tak rasa bosan atau berputus asa. Selain tu, ajar sesuatu kemahiran anda juga tanam benih bagus. Kalau anda berkemahiran seperti memasak, bahasa apa-apa saja, bersabar agar mengajarnya kepada kanak-kanak atau mereka yang perlu informasi itu. Hal ini juga merupakan benih yang bagus kan? Ya betul, memang masuk akal bantu mereka yang beroleh ilmu baru. Ya, saya dapat tahu Ula juga seorang pembuat barang-barangan kemas yang mahir. Dia seorang pembuat barang-barang kemas buatan tangan yang terkenal. Dia dapatkan logam-logam dari barang-barang kemas lama. Cara ni membaik pulih logam lama. Maka tiada pelumbungan diperlukan untuk kerjanya. Dia dapat logam-logam daripada barang kemas lama dan saya tahu dia hasilkan barang kemas baru tu. Jadi satu perkara baik untuk mereka yang lebih kurang sama umur dengan kami untuk kekal minda yang tajam ialah untuk mengatasi fobia teknologi. Kalau anda adalah sama saya, macam saya ni benci panggilan melalui Zoom kerana saya tak tahu bagaimana untuk mulakan panggilan Zoom. Saya selalu perlu bantuan daripada Seiji untuk lakukan pemanggilan Zoom. Apa yang kita kata di sini ialah
Kita elak benda-benda baru kerana kita takut benda baru. Sebenarnya, kita harus sedar bahawa apabila anda berumur 5-60 tahun, anda terasa takut untuk belajar benda-benda baru. Jadi, cuba lawan kuartil itu. Menerima kenyataan ini dan mengalahkannya. Contohnya, semalam saya cuba belajar Instagram dan saya putus asa pula. Saya buat 2 langkah dalam Instagram itu, kemudian saya rasa saya tak mahir lah, jadi saya tutup aplikasi itu langsung. Saya rasa kita mesti berani cuba benda-benda baru, terutamanya teknologi-teknologi. Dan pada zaman sekarang, untuk berkomunikasi dengan orang lain secara online, ini amat membantu untuk masalah otak kita ni. Ya, ini amat menarik. Saya juga ada masalah ni. Saya tolak enggan teknologi termasuk membaca. Saya lebih suka baca buku secara fizikal berbanding dengan Kindle. Saya juga tak suka Zoom. Selalunya saya minta tolong dari Seiji. Jika saya buat panggilan tanpanya, saya rasa panggilan itu akan tak jadilah. Saya juga kena belajar teknologi. Kehilangan fungsi minda yang cerdas sebenarnya tak berkaitan dengan usia atau umur tau. Kerana kalau saya tak belajar benda baru, saya sebenarnya tertanam benih menjadi bodoh dengan lebih cepat kan. Jadi saya tak nak ni berlaku. Terima kasih Sheila atas nasihat ni. Saya akan mula belajar kerana ni amat penting. Tak pernah terfikir pula saya ni ya. Ya, saya tak pernah terfikir ni. Jadi apakah pendapat anda, Seiji? Saya cuba fikirkan, saya suka belajar sesuatu yang baru. Saya ni suka teknologi, contohnya saya baru beli mic baru ni. Tapi saya masih ada benda-benda yang tak berapa suka. Contohnya, contohnya saya suka teknologi tapi tak suka media sosial seperti blog. Iaitu sesuatu yang sungguh menarik. Begitu banyak cadangan yang kami bagi. Bagaimanakah kami boleh buat satu pelan untuk ular pula? Kita dah banyak bercakap kan? Ya, plan kan? Ya, kami bincang banyak kan tentang berbuat baik, meditasi, kesyukuran, membantu orang lain belajar atau mengajar mereka. Kita ada banyak pilihan. Jadi, ular boleh cuba semuanya dan tengok mana satu yang dia suka. Sebab anda perlu buat sesuatu yang anda suka kan? Contohnya, saya tak boleh belajar teknologi sepanjang hari sebab saya ni akan putus asa. So, saya buat apa yang saya suka. Jadi, kita ada banyak pilihan dan sekarang kami merakam semula dalam nota dan jadi lebih jelas anda boleh pilih mana-mana satu yang anda suka kan? Ini perasaan saya kan, Sheila? Ya, secara peribadi, saya telah belajar bahasa Cina selama 20 kali. Sekarang saya ni di rumah, saya mula belajar semula. Saya rasa cara yang amat berguna ialah pilih masa tertentu dalam satu hari. Pada pukul 9 pagi, saya akan luangkan masa selama 15 minit untuk belajar 1-2 perkataan baru bahasa Cina. Cadangan praktikal saya untuk ulah, pilihlah satu benda baru yang anda nak belajar untuk kekalkan kecerdasan minda anda. Belajar pada masa yang sama setiap hari. Janganlah terlampau panjang masanya. Seperti saya tetapkan timer di dalam untuk 15 minit. Saya ni berpengalaman hebat apabila di biara. Semasa saya nak belajar sesuatu yang baru, contohnya satu bahasa, saya akan jalan berulang-ulang alik di anjungan rumah saya.
Biar saya tunjukkan anjur rumah saya. Lihat tu. Saya akan jalan berulang alik selama 15 minit. Semasa jalan, lebih mudahlah kita belajar benda baru sebab perana bergerak. Jadi di biara seperti perenang, suami akan berulang alik di antara dua dinding dan dengan ni anda dapat lebih oksigen. Boleh menikmati pandangan yang menarik di luar. Seperti sekarang lihat hujan akan datang, akan turun di Arizona. Sesuatu yang ganjil lah. Tapi minta anda akan jadi segar. Cadangan saya keluar berjalan-jalan semasa belajar sesuatu yang baru. Sejak apakah pendapat anda yang praktikal untuk ulah? Bagi saya, yang saya paling suka ialah meditasi tonglen untuk memupuk lebih rasa belas kasihan saya, terutama saya. Saya ni selalu lebih pentingkan diri. Jadi meditasi ini ingatkan saya bukan seorang. Saya kena juga jaga orang lain. Jadi untuk saya, meditasi ini ada dua fungsi. Dia dapat pupuk rasa balas kasihan saya dan bantu menghubungkan semua ni dan selalu fikir akan orang lain. Ya, saya juga nak tambah meditasi kesyukuran, iaitu meditasi kroson, meditasi yang popular dalam sistem DCI yang ular tahu tu. Jadi apa lagi? Mengajar dan belajar. Mengajar sesuatu kemahiran yang anda tahu dan belajar seperti yang dibincangkan oleh Geshe-la. Pilih benda-benda yang anda suka lakukan dan bergilir antara satu sama lain. Paling penting pula ialah berasa gembira anda guna sistem baru dan masalah pelupa ini pasti dapat diselesaikan. Kami ada soalan tak? Ya, kami ada soalan untuk besok untuk Victoria dan Victoria Terengganu. Mereka akan jawab soalan Nicoletta. Bolehkah kita dengarnya? Pasti. Halo, saya Nicoletta Morisa. Saya berasal dari Romania, Rusia. Dulu saya ada simpanan di bank account bank saya. Sejak 3 tahun yang lalu, akaun bank saya selalu kosong pada hujung bulan. Soalan saya ialah benih-benih apakah yang perlu saya tanam untuk memperoleh simpanan dalam bank akaun saya semula. Akaun bank saya semula. Terima kasih. Ini soalan yang hebat untuk masa kini. Kami akan ada jawapannya besok. Sila hantar soalan-soalan anda. Kami sungguh gembira terima soalan anda ni ke alamat seedquestions@dharmakatainstitute.com. Ya, hendaklah dalam format video selfie dalam tempoh 20 saat. Kami sangat gembira menerima dan menjawab soalan-soalan anda tu. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih luangkan masa untuk kami. Kami sungguh seronokkan. Terima kasih Geshe Michael jemput kami ke Peachtree Morning Show. Terima kasih Seiji bersama saya. Jumpa lagi. Terima kasih menonton Peachtree Morning Show. Jumpa lagi.